Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang kekuatan, kesihatan, kebaikan untuk terus beramal dengan amalan yang menyebabkan kita diberatkan timbangan dan menyebabkan kita boleh masuk syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam bab yang telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-19. Bab fi man sanna sunnata hasanatan atau sayyi'atan, yang berkaitan dengan bab orang yang memulai membuat perkara yang baik, sunnah ataupun jalan yang baik atau yang buruk. Kedua-dua ini akan mendapat balasan di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buat baik akan ditunjukkan, buat jahat pun akan ditunjukkan, walaupun sebesar nukleus atom, yang ianya merupakan satu perkara yang terlalu kecil tetapi menjadi nilaian yang berharga di akhirat kelak untuk menentukan syurga ataupun nerakanya kita. Oleh kerana itu, jangan tangguhkan untuk beramal. Nak tangguh waktu bila, wallahu alam. Tapi perjalanan kita makin lama makin pendek. Usia kita makin panjang ke pendek? Confuse juga ya. Usia makin panjang, tapi destinasi yang nak dituju makin dekat. Itu. Baik. Jadi oleh kerana itu, banyakkan amalan. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak tahu di antara kita siapa yang akan mendahului di pintu syurga. Tak tahu. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan kita sama-sama ya masuk dalam syurga. Tak ada yang dulu, tak ada yang kemudian. Kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kerana di sana mengisyaratkan dalam ayat Al-Quran satu golongan yang bakal masuk syurga secara rombongan dalam surah Az-Zumar. Ya, adakah kita golongan tersebut? Tetapi yang kita tahu, golongan yang terdahulu adalah golongan yang tidak dinafikan, para nabi, para anbiya, dan juga para orang yang telah diberikan satu ketetapan seperti siddiqin wa syuhada. Dan kita tidak nafikan golongan ini juga yang dikatakan mendahului di kalangan ahli-ahli syurga, ialah golongan yang dikatakan 70,000 golongan masuk syurga tanpa hisap. Ya, dia masalah tentang hisap tu terlalu banyak. Oleh kerana itu, kalau kita tahu kaedah mengurangkan hisap, kita kurangkan. Macam mana nak kurangkan? Itu yang jadi confuse tu. Macam mana nak kurangkan? Boleh bagi pandangan? Ya? Boleh? Mana Ustaz, agama mana ada pandangan-pandangan? Ya, memang tak ada pandangan. Cuma berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fuqara'ul muhajirin, golongan fakir miskin muhajirin adalah orang yang di antara terdahulu mendahului orang kaya masuk syurga, disebabkan tak ada apa yang nak dihisapkan. Maksudnya kekurangan, ya, kekurangan bahan-bahan di rumah tu mempengaruhi kita mendahului ke tidak. Ini benda-benda kecil pun ada. Kita pasal nak cantikkan rumah, letakkan dekat apa? Dekat almari cermin tu kan, bunga telur yang cantik-cantik. Bagilah kat orang habis cerita. Selesai. Benda tu penting ke? Agak-agak sebenarnya tak berapa nak penting kan. Cuma nampak best kalau Ustaz, pandangan mata. Okeylah, tak cakap apa. Baik. Kerana bahan-bahan itu yang menjadi masalah untuk dihisap. Banyak sangat nak dihisapnya. Ya. Allahu Akbar. Baik. Hadis yang pertama di dalam bab ini, hadis yang panjang. Jadi kita baca terjemahan dia saja. An Abi Amr, dari Abu Amr Jarir ibni Abdullah berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, pada suatu siang. Kemudian datanglah kepada beliau satu kaum yang tidak berpakaian. Dia tulis itu telanjang.
bukan telanjang, maksud di sini berpakaian yang tidak sempurna, yang seolah-olah menampakkan aurat. Ya, itu maksud dia. Kerana yang Rasulullah ingatkan kepada kita, orang yang berpakaian tapi telanjang. Ya, pakaian tapi telanjang. Dalam bab ini dia berpakaian tapi tidak sempurna pakaiannya, seolah-olah macam telanjang. Disebabkan apa? Mengenakan pakaian dari bulu harimau yang bergaris-garis, atau menggunakan baju, disebutkan baju kurung di sini, bukan baju kurung kita ni. Ya, baju yang ringkas sambil menyandang pedang. Majoriti mereka berasal dari suku Mudar atau kaum Mudar, atau memangnya semuanya dari Mudar. Kemudian berubahlah wajah Rasulullah kerana melihat mereka dalam keadaan miskin. Beliau lantas masuk rumahnya, lalu keluar lagi, kemudian menyuruh Bilal untuk berazan. Okey, dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa apabila satu kelompok datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita katakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu adalah pemimpin sebuah negara Madinah. Rasulullah adalah ketua negara. Kita kena faham elok-elok kedudukan Rasulullah di Madinah. Dia bukan sebarang manusia. Dia kedudukannya tinggi. Dan dia Rasulullah. Dia ditaati kerana dia pemimpin dan dia Rasul. Dan lebih kepada kerasulan itulah yang menyebabkan ia ditaati. Maka orang datang nak mengadu. Kita bila ada pemimpin datang nak mengadu, betul tak? Datang nak mengadu, nak bagi tahu apa semua. Harap janganlah pemimpin cabut lari, kan? Itu kaedah dia. Jadi pemimpin yang baik akan mendengar semua aduan dan akan cuba menunaikan, bukan menjanjikan, menunaikan. Okey. Kalau menjanjikan dia jadi lain. Okey. Jadi mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya tak lengkap. Yakni pakaiannya boleh katakan orang miskin datang. Ya, compang-camping ke, atau disebabkan mudarat kemiskinan itu menyebabkan pakaiannya jadi begitu, tak lengkap, tak sempurna. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan berubah muka Rasulullah. Kerana apa berubah? Dia berubah muka ni ada disebab beberapa perkara. Kerana suka, kerana marah, kerana sedih, kan? Dia berubah muka tu. Ataupun kerana sengaja, ataupun kerana ngantuk dan kelas. Dia berubah. Mata dia kuyu je tu, berubah tu. Okey. Jadi berubah wajahnya kerana apa? Kerana kesian melihat segelintir kaum ini dari Mudar dalam keadaan yang nampak berpakaian tapi tidak sempurna pakaiannya. Lalu dia masuk ke dalam rumah, lalu dia keluar dan dia panggil Bilal untuk berazan. Selanjutnya Bilal mengumandangkan azan dan beriqamah lalu sembahyang. Ya, kita tak tahu sama ada ianya merupakan sembahyang zuhur ataupun asar. Kerana yang penting ianya waktu siang. Beliau berkhutbah mengucapkan ayat di dalam surah An-Nisa, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu semua dari satu nafs diri, sampai akhir ayat. Sesungguhnya Allah itu Maha Penjaga bagimu semua. Beliau juga membaca ayat dalam surah Al-Hasyr, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan hendaklah seorang itu memeriksa apa yang dikirimkan untuk hari esok. Baik. Jadi dalam bab ini kita melihat bahawa mukaddimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri khutbahnya, ya, apa-apa juga dia akan mengucapkan kalimah daripada ayat Al-Quran. Yang dikatakan di antara ayat Al-Quran yang masyhur yang disebut khutbah hajah. Khutbah hajah, ya, ada 3 ayat Quran masyhur disebut. Bila masa khutbah hajah ni selalunya dibaca? Selalu kita dengar. Kat mana ya? Ya? Dah lupa dah. Dah kau apa? Bila? Cepat. Kadang hari Jumaat, khutbah Jumaat. Satu lagi lupa Haji Rahman. Kahwin. Ya, khutbah nikah kita tu. Khutbah nikah tu biasanya dia akan mukaddimah ni. Oh, dah lama kita kahwin, lupa belaka. Itu yang ianya. Kena refresh balik Abang Rahman.
Okey, khutbah nikah tu yang selalu disebut khutbah hajah. Ya, dibaca ya ayat dalam suratul Ali Imran, suratul Nisa dan juga suratul Al-Ahzab. Ya. Jadi di sini diambil hanya satu dalam suratul Nisa, kemudian diikuti dengan surah Al-Hasyr. Yang mana semua berkonsepkan, wahai orang yang beriman, takutlah kamu atau bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Baik. Maka pada saat itu ada orang yang bersedekah. Okey. Cuma pada ayat surah Al-Hasyr ni dikaitkan, hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, dan hendaklah seorang itu memeriksa apa yang dikirimkan untuk hari esok. Maksud di sini apa bekalan yang kita nak bawa depan Allah nanti. Jadi Rasulullah memberikan mukaddimah dengan ayat Al-Quran yang begitu. Apa yang kita nak bawa depan Allah? Bekalan apa yang kita nak bawa? Jadi penuhkan bekalan-bekalan tersebut. Kerana bekalan ini tidak dapat disiapkan melainkan waktu kita hidup. Dah mati tak boleh dah. Tinggal apa yang Rasulullah katakan sahaja. Beberapa amalan yang terpilih. Yang lain dah tak boleh. Jadi Rasulullah seolah-olah mengisyaratkan bahawa kamu menyaksikan kaum Mudar ini dalam keadaan tenat, dalam keadaan miskin. Siapa yang nak membantu, jadikan ia sebagai wakaf ataupun sedekah yang akan diambil kira di sisi Allah, yang akan memberatkan timbangan. Okey, itu dia. Jadi ayat tu bertepatan dengan kisah. Dia jangan ambil ayat tak bertepatan dengan kisah. Ya. Ambil ayat tak bertepatan dengan kisah, orang tak faham apa tujuan baca Quran kan. Jadi Rasulullah ambil supaya bertepatan dengan kisah. Maka pada saat itu ada orang yang bersedekah dengan dinar, dengan dirham, dengan bajunya, dengan sa' gandum, satu cupak gandum, dengan satu cupak kurma, sampai beliau bersabda, sekalipun hanya dengan potongan kurma juga baik. Maksudnya separuh biji kurma pun tak apa. Okey. Selanjutnya ada pula dari kaum Ansar yang datang dengan suatu kantung yang tangannya hampir-hampir tidak kuasa mengangkatnya. Bahkan sudah tidak kuat. Selanjutnya berturut-turut datanglah para manusia memberi sedekah masing-masing, hingga aku dapat melihat ada dua tumpukan dari makanan dan pakaian, sampai-sampai saja melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri, seolah-olah wajah itu bercahaya bersih sekali. Ya, okey. Jadi dalam bab ini kita melihat apabila Rasulullah memberi ucapan yang begitu, ada yang bersedekah dengan dinarnya. Satu dinar berapa ringgit? Ya, 20, 60. Alahai, tak ada siapa nak beli dinar macam tu. Ha, ini bukan geng-geng emas ni, tahu dah. Orang tak minat emas belaka ni. Jenis suka emas yang sini, tu je, sini sikit. Okey. Emas di satu dinar bersamaan dalam 750 sekarang. Ataupun waktu saya last beli 860 dia jatuh. Okay, satu dinar. Itulah dinar bersesuaian dengan zaman Rasulullah, 4.25 gram. Ustaz pandai main dinar kan. Perak berapa? Perak dah turun daripada satu dirham tu yang berharga lebih kurang 30 jatuh kepada 25 ringgit saja. Perak begitu turun. Semua turun sekarang. Barang je naik sebab ada GST. Okey, semua bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya. Ya, dengan bajunya. Ini kes macam, ingat tak waktu banjir berlaku di Pantai Timur, kita menyaksikan orang-orang melakukan perkara tersebut. Sampai kat Tesco sediakan kaunter tu. Ya, siapa nak beli letak je. Masya-Allah ya. Kita menyaksikan betapa baiknya rakyat Malaysia. Ya, ikhlasnya siapa yang bersedekah macam itu, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan semuanya ya. Nampak sangat orang Malaysia ni mau bekerjasama ya, buat baik ya. Besar pahala tu. Kerana berbeza jika kita bersedekah di waktu tak ada kacau bilau ataupun tidak ada mudarat dengan bersedekah waktu mudarat. Lain pahala dia, berbeza sangat-sangat. Bagi makan kepada orang yang susah, anak yatim, fakir miskin, dengan bagi makan orang kaya, sama ke? Tak sama. Lain. Macam langit dengan bumi. Bagi udang galah orang miskin, bagi udang galah orang kaya.
Orang kaya makan lah, biasa ni makan macam tu je. Orang miskin cabut lari pasal udang galah, tak pernah tengok, takut tak apa je, kan? Tapi nak tunjukkan bahawa nilaian tu lain, besar pahalanya. Jadi dalam bab ini mereka bersedekah semua perkara, sehingga ada yang bagi secupak gandum dan secupak kurma. Okey, ini kita nak tahu ni kena terjun pada zaman dahulu, jangan terjun zaman sekarang. Zaman sekarang tak nampak secupak apa semua. Ya, sekilo begitu kedudukannya. Jadi secupak gandum, secupak kurma, sampai baginda bersabda, sekalipun dengan potongan kurma, sebiji kurma tu dipotong dua bagi. Galakkan untuk bersedekah macam itu sekali. Sehingga dalam riwayat yang lain, fattaqun nar walau bisyikin tamar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada neraka, bebaskan kamu dari neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma. Separuh biji kurma apa dapat? Kalau ikut nilaian kita, separuh biji kurma tak ada apa-apa, makan Allah, berbuka pun sebiji biji kurma. Tapi Rasulullah kata bersedekah, selamatkan diri kamu dari neraka dengan bersedekah. Arti kata lain, bersedekah itu menyelamatkan kita dari neraka, satu. Dan kedua, menyelamatkan kita pada waktu kita nak mati. Subhanallah, lain ya. Kalau siapa yang memfokuskan dalam ayat surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10, menyaksikan peranan sedekah yang menyenangkan, mempermudahkan atau membantu kita dalam sakratul maut. Tapi berapa ramai yang nak ambil perhatian dalam bab ni? Pasal apa? Pasal tak sangka diri itu akan mati. Okey, kita tengok dalam surah Al-Munafiqun, cuba buka. Surah Al-Munafiqun juzuk ke-28, surah yang ke-63. Surah ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Okey, ayat ni Rasulullah Allah telah mengatakan, infakkan harta kamu sebelum datang kematian ke lepas datang kematian. Lepas datang kematian tak usah cerita, memang harta kita dah orang lain punya. Sebelum kematian tu pun, dalam nazak tu pun harta dah nak difaraidkan bagi anak-anak yang tidak soleh. Ya, dah berbincang dah, apatah lagi lepas kematian. Subhanallah ya. Infakkan harta kamu sebelum datang kematian salah seorang kamu, yang mana pada waktu itu kamu akan minta kepada Allah supaya, ya Allah, tangguhkan sikit je masa. Sikit je, bukan nak banyak, sikit je. Nak berapa? Nak tambah lagi 40 tahun umur kamu? Itu banyak sangat, ya Allah. Berapa nak? Sikit je. Sikit di sini maksudnya, ya Allah, dia rasa segar balik. Okey, aku istiharkan harta ni, aku sedekah. Tu dia. Aku bertaubat kepada Allah, istighfar, astaghfirullah. Okey, harta ni aku sedekah. Itu je. Lepas tu matilah. Itu je waktu yang dia nak istiharkan.
Kenapa dalam ayat akhir itu mengatakan, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Satu. Dan termasuk orang yang soleh, bersedekah dan beristighfar, taubat habis, jadilah orang yang baik. Dah nak mati, tak cukup, ya, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun dah bagi, tak cukup. Tak cukup, ya Allah, nak 1 minit. Ya sayang, tu dia hari waktu kita nak mati. Ingat, berita ini telah disampaikan. Kita nak mati, itulah dia. Bagi mereka yang tidak pernah melakukan kebajikan, itulah dia. Allah dah khabarkan apa yang bakal berlaku. Maka berinfaklah, bersedekah dan beristighfarlah. Bersedekah, beristighfar, beruntunglah barang siapa yang dibukakan pada kitab di hari kiamat penuh dengan istighfar, istighfar, istighfar. Kerana itulah tanda taubat kita kepada Allah. Subhanallah, ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, pasal kita nak juga hidup panjang, sikit je, tambah sikit lagi, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tak akan tangguh. Ya, dah lama hidup dah cukup, maka matilah tempat kamu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita telah diceritakan oleh Allah dalam bab ini jika kita bukan di kalangan orang yang soleh. Tapi kalau kita orang yang soleh, Masya Allah, kematian tidak menjadi masalah. Okey, baik. Kita tengok balik hadis. Dan kita mengingatkan di sini, jangan kita pelecehkan tentang orang nak bersedekah walaupun sedikit. Kalau Rasulullah kata walau separuh biji tamar tu sedikit sangat nilainya. Kalau bagi sekupang apa nak dapat, ya, itu kita jangkakan. Itu je yang dia mampu. Pasal bila saya menegur beberapa, kita melihat ada penceramah mengatakan, kenapa nak bagi hari Jumaat orang makan pisang? Monyet ke? La ilaha illallah, tak baik cakap macam tu. Orang tu itu yang dia nak bagi, maka bagi, bersedekah. Walaupun pisang, yalah, kalau dia bagi anggur lagi cantik lah. Apple semua pakat duduk khutbah, krong kan. Tetapi dia nak bagi sedekah pisang, itu yang dia mampu, ada pahalanya. Jangan jadikan diri kita seperti orang munafik di dalam surah At-Taubah yang bila tengok orang bersedekah, alah sikitnya sedekah kurma, sedekah apa tu, kalau banyak tu Islam boleh menang ke? Jangan. Itu bukan kaedah kita. Bersedekah, itu nak dia nak bersedekah. Kalau lebih lagi cantik. Ya, subhanallah. Baik. Kita menyaksikan sehingga ada yang membawa berat kedua tangan tu sampai tak larat nak dibawa, ya. Selanjutnya berturut-turutlah datanglah para manusia memberi sedekahnya masing-masing hingga aku dapat melihat ada 2 tumpukan dari makanan dan pakaian. Sampai aku melihat wajah Rasulullah berseri-seri seolah wajah bagi dia itu bercahaya bersih sekali. Ya subhanallah, Rasulullah tengok dalam keadaan yang begitu, betapa kuatnya ukhuwah Islamiah, para sahabat yang sanggup bersedekah dan memberi kepada orang yang susah. Ceria muka Rasulullah. Ya. Ceria muka Rasulullah. Bila Rasulullah gembira, itulah tanda redha. Kita kena faham. Ini kaedah-kaedah yang penting. Bila seorang itu gembira, berarti itulah tanda redha dan cerianya, kan? Dan begitu juga bagi anak-anak muda, keredaan ibu bapa tu amat penting. Ceria mak bapak tu adalah doa. Itu tanda keberkatan yang bakal berlaku pada diri kita. Ini kita kerja sakit hati mak ayah kita, terutamanya anak muda lah, ya. Kita tengok baca surat khabar tu, suruh apa? Suruh basuh pinggan je. Anak lelaki tu umur 40 tahun suruh basuh pinggan, mengamuk satu rumah. Dia cederakan mak dia, cedera kakak dia, ya, sebab kes basuh pinggan je. Alahai, ni kes didik manja sangat. Masuk penjara pula, alhamdulillah. Padat muka.
Macam mana ya nak gembirakan mak macam tu, la ilaha illallah. Sedangkan pada mak ada doa yang tersimpan. Kemudian baginda bersabda, barang siapa yang memulai membuat sunnah dalam Islam merupakan amalan yang baik, maka ia memperolehi pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengerjakan itu sudah tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka yang mencontohi itu. Dan barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam amalan yang buruk, maka dia memperolehi dosanya diri sendiri dan dosa orang yang mengerja sesudahnya, sepeninggalannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mencontohinya. Tu dia. Siapa yang buat dulu, buat amal baik, orang ikut dia. Ya, buat amal baik, orang ikut dia. Maka pahala, pertama dia buat pahala tu dah dapat dah. Kalau 10, dia dapat 10. Orang yang ikut dapat 10. Tetapi diberikan 10 yang lain pada orang yang membuat pertama, tanpa mengurang 10 yang dia dapat. Faham ke tidak ni? Ya. Rasanya semua geng multi level dulu yang tak berjaya mereka ni. Okey. 10 pahala dia dapat, lepas tu 10 yang lain Allah bagi tanpa mengurangi 10 pahala orang ni. Jadi dia dapat 20. Begitu kedudukannya. Orang lain ikut, dia dapat 10, lepas tu ditambahkan lagi 10, lepas tu dia yang ketiga ni dapat, yang pertama ni dapat 30. Tu dia. Nampak dah? Ya, multi level kita. Okey, begitulah seterusnya. Tu pasal kita katakan macam WhatsApp ini berhati-hati. Jangan main sebar je. Tengok apa yang nak disebar. Elakkan menyebar perkara-perkara mengumpat, perkara-perkara fitnah yang tidak jelas. Elakkan. Confirm kita dapat share. Oleh kerana tu kadang-kadang tak berminat dengan WhatsApp ni. Ya. Terutamanya bila kena satu fitnah berkait dengan orang. Letih kita. Baik tak payah WhatsApp. Ya. Jadi berbahaya. Bukan tak boleh, tapi kena berhati-hati. Kerana masalah amalan-amalan. Kerana WhatsApp ini dijangka dia tidak akan putus sampai hari kiamat. Betul tak? Pasal sistem modern ya, zap. Mungkin dikaitkan balik nanti akan datang, dia sebar. Bayangkan cerita 2 tahun lepas orang masukkan balik. Ya. Dia masukkan balik dalam tu, kita membaca balik lah. Ini 2 tahun yang lepas. Dia jadi macam tu kisah-kisah dia. Jadi berbahaya ya. Oleh kerana tu buatlah kerja baik, amalan baik kita supaya kita mendapat pahala. Dan begitu juga kalau orang buat dosa. Cuma bezanya kalau kita buat amalan soleh, apa berlaku, berapa kita dapat? Okey. Tulis sikit. Ada whiteboard ni tu. Dah kita buatkan dulu. Okey. Amalan baik. Amalan buruk. Niat. Buat. Tak buat. Okey. Amalan baik ni, niat saja dah dapat 1. Amboi, nak 10 cepatnya. Ya, kalau itu niat je lah. Amalan baik, niat saja dah Allah bagi ganjaran 1. Buat bermula dengan 10 sampai infinity. Tak tahu apa dia, berapa banyak, wallahu alam. Ya, yang disebut yang terakhir dengan bilangan 700, tapi yang lain tu kita tak tahu. Ya, infinity dia berapa banyak, wallahu alam. Berdalilkan Rasulullah mengatakan bahawa Allah berfirman dalam hadis Qudsi bahawa puasa aku yang akan membalasnya. Tak tahu berapa banyak. Okey. Kenapa? Puasa itu menunjukkan ihsan yang paling tinggi. Okey. Dia niat baik, maka dia buat, mendapat pahala 10 sampai 700 ataupun lebih, maka alhamdulillah. Kalau dia tak buat, maintain. Ya, amboi potong. Jangan cukup, okey. Maintain 1. Ataupun tengok kenapa dia tak buat. Ada sesuatu yang menghalang dia. Misalnya dia uzur. Jika dia istiqamah dalam siri amalan,
ganjaran pahala tetap berterusan. Ya, yang mana Rasulullah kata istiqamah tu kalau sentiasa dia macam tahajud duha tahajud tiba-tiba hari tu dia sakit ataupun apa, maka tetap ada ganjaran pahalanya. Okey. Buruk, buat tak baik, niat dapat berapa? Kosong. Tak ada. Kosong. Okey, pak cik abang kata kosong. Okey. Tengok, kita baru niat jahat je. Ya, tapi janganlah ada niat jahat, kita katakan. Ya. Niat tak baik. Okey, maka dia kosong. Belum lagi. Lalu dia buat, dapat 1. Subhanallah. Oleh kerana itu dalam Al-Quran dan hadis mengarahkan, bila kita dah terbuat benda yang jahat, buat amalan yang baik. Kenapa? Yang baik itu akan menghapuskan 10 tolak 1. Jadi masih ada lagi poin dia, 9. Buat baik. Paling kurang buat baik, apa dia? Istighfar. Ya, bertaubat pada Allah. Okey. Tak buat. Tak dapat buat. Tak buat. Bagaimana kedudukannya? Ada pahala. Tengok kepada 2. Ya, tengok kepada niat. Okey. Nak buat jahat, nak mencuri. Okey. Tiba-tiba pergi tengok pak gad banyak, tak jadi curi. Kan? Jadi memang kita kata tak ada pahala. Ya. Nak buat jahat, nak mencuri, tiba-tiba dia teringat mati, bertaubat. Di sini dia akan dapat pahala 10. Ya, kalau tak buat kerana sebab yang ikhlas dari hatinya, bergantung pada niat dia. Ya. Okey. Inilah siri amalan kita. Yang mana kita lihat ini amat penting, berniat baik. Okey. Niat buruk dan niat baik amat penting. Kita kena faham elok-elok. Apabila seorang itu berniat baik dalam bab ukhuwah Islamiah, bersangka baik sesama Muslim, dia akan membawa sifat-sifat ahli syurga, yakni berkaitan dengan ukhuwah. Berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang Rasulullah kata di kalangan ahli syurga sebanyak 3 kali. Ya. Dia hanya bersangka baik dalam hatinya, niat baik sama Islam, bersangka baik sama Islam, memaafkan semua sahabat-sahabatnya, kan? Maka menyebabkan dia di kategori ahli syurga. Okey, ini berkaitan dengan ukhuwah Islamnya. Okey. Okey. Jadi oleh kerana itu kadang-kadang kita tersilap. Tak nafikan, semua manusia akan tersilap. Maka bila kita dah tersilap, banyakkan istighfar dan buatlah apa-apa amalan yang terbaik. Ya, buatlah apa-apa amalan yang terbaik. Kerana apa? Dia akan menghapuskan keburukan. Okey. Sabda Nabi, mujtabin dinar dengan jim dan sudahnya alif dan ba. An-nimar adalah bentuk jamak namirah. Jadi namirah itu mufrad, artinya pakaian dari bulu bergaris-garis bagian macam. Sedangkan mujtabiha ialah mengenakan sesudah melubangi di bahagian kepala orang-orang yang memakainya. Ini berasal daripada al-jaub, artinya memotong. Sebagaimana firman Allah, dan kaum Samud yang memahat dan memotong batu-batu besar di lembah tanah rendah. Okey, baik. Jadi ini berkaitan dengan istilah makna-makna yang dipakai dalam bahasa Arab tadi. Berkataan jaub, jubah. Berkataan jubah, ya, baju tu, kain tu dibelah kan, belah terus sarung, ya, jadilah macam kain. Apa baju apa? Kaftan tu kan, macam tu. Adapun kata rawi meriwayatkan hadis ini, mana tadi? Sabda beliau tamarah dengan ain muhmalah, artinya berubah wajah serta sikapnya. Adapun kata rawi yang meriwayatkan hadis ini, ra'aitu qaumaini, boleh difathahkan kafnya dan boleh pula didammahkan, artinya aku melihat 2 buah tumpukan atau 2 buah apa? Bahagian tu. Sabda Nabi, ka'annahu muhzanah, dengan menggunakan za mu'jamah dan fathahnya ha serta ba muwahhadah,
Demikianlah yang dikatakan oleh Qadhi Iyad dan lain-lainnya. Namun sebahagian alim ulama ada yang menulis dengan ucapan mudunah dengan menggunakan dal muhmalah dan mendammahkan. Ada yang menulis dengan yang hak serta nun. Demikianlah yang dibenarkan oleh Al-Humaidi. Namun yang sahih serta masyhur ialah yang pertama. Adapun artinya menurut kedua macam itu sama saja, yakni bersih dan bercahaya. Okey, ini istilah bahasa Arab yang mana kita belajarlah. Penjelasan hadis ini menganjurkan untuk melaksanakan sunnah yang ditinggalkan dan diasingkan kerana akan jadi kebaikan bagi orang yang menghidupkan kembali sunnah tersebut dan berikan pahala bagi yang melakukannya. Di dalamnya juga ada peringatan dari sunnah anjuran yang jelek. Barang siapa yang perintah sunnah yang jelek, maka bagi balasannya dan balasan orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi kalau perbuatan tu tak baik, maka kita pun akan dapat sampai hari kiamat. Tu yang tak tahan tu. Ya, oleh kerana itu ajarlah perkara yang baik. Mungkin dah terajar, maka istighfar dan taubat. Ya, kita minta Allah ampunkan dosa kita yang lalu. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابنه آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan penginayaan, bunuh yang bukan haknya. Kalau bunuh hak dia macam mana? Hukum qisas. Bunuh balas. Bunuh siapa yang balaskan? Kita. Amboi ngangguk kepala kita. Ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab hukum hudud ataupun hukum qisas, hanya pemerintah yang menjalankan, bukan kita. Kalau kita jalankan, jadi tonggang langgang. Orang tu bunuh kawan kita, kita bunuh dia. Kawan dia pula bunuh kita, yang tu bunuh, habis. Jadi perang. Jadi oleh kerana itu, pemerintah yang bertanggungjawab dalam bab ini. Dan kalau mereka tak jalankan, serahkan urusan itu kepada Allah. Ya, kita telah lepas tanggungjawab kita. Okey. Baik. Jadi dalam bab ini, tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan penginayaan. Jadi pembunuhan ini yang dibenarkan syarak ada beberapa perkara. Pertama, bunuh balas bunuh. Ini pemerintah yang tetapkan. Bunuh balas bunuh. Kemudian apa dia? Orang yang dah berkahwin jika berzina, bunuh. Dihukum bunuh. Lagi? Dah tak ingat dah. Ya. Saya pun dah terlupa juga. Okey, itu di antara dua perkara. Ya, dua perkara yang mana kita tidak boleh nak ubahkannya. Selain daripada itu, tidak dibenarkan. Okey, tidak dibenarkan. Okey. Qisas apa lagi ya? Dah terlupa dah. Murtad. Ya, murtad dihalalkan. Okey. Maka putera Adam lah yang pertama, Qabil, yakni nama dia Qabil dengan Habil. Kita tahu kisah Qabil dengan Habil. Ya, dia yang membunuh adiknya. Okey, yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Saya buka surah Al-Maidah. Ayat yang ke 27. Surah Al-Maidah, surah yang ke-5, juzuk ke-6. Ayat yang ke 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenar,
Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterimakan dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima orang yang lain, yakni Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Okey, ini kisah anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Permulaan di zaman Adam, syariat tidak sama. Kerana bermulanya nak dikembangkan zuriat, maka dikaitkan dengan kisah Qabil dengan Habil, yang mana pada waktu itu adik-beradik, kategori adik-beradik, tapi syariat membenarkan. Kerana waktu itu mula dikembangkan syariat, dikatakan Qabil bersama pasangannya pada tahun yang dikatakan lahir tu Qabil dengan Habil, kembar dua. Dikatakan Qabil dengan pasangan perempuan, Habil dengan pasangan perempuan. Jadi syariat dia kahwin berselang-seli. Jadi wallahu alam dalam kisah tu. Maka berlakulah peristiwa dalam bab ini tentang dipendekkan cerita, masing-masing berminat kepada suatu mengikut syariat yang ditetapkan, tapi ada yang mencanggahnya. Maka Qabil, ada Nabi Adam mengarahkan, korbankan, lakukan korban, yang mana korban ini api dari langit akan datang. Siapa yang melakukan korban, maka siapa yang diterima korbannya, maka dia yang layak untuk diterima apa yang nak dilakukan. Tiba-tiba korban Qabil tidak diterima. Qabil abang, Habil adik. Maka Qabil marah, aku akan bunuh kamu. Kan nampak tak kisah dia? Lalu dia nak bunuh Habil. Lepas tu kita tengok, kita ringkaskan. Habil mengatakan, sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhmu, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itu pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikan menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang rugi. Qabil lah orang yang pertama dalam siri pembunuhan manusia. Dia bunuh adik dia Habil. Subhanallah. Dia bunuh adik dia Habil, maka menduka citakanlah Nabi Adam. Tetapi Qabil selepas bunuh pun dia menyesal. Itu memang kaedah lah, kan? Bila orang dah salah, dia akan menyesal. Tapi nak kembali, payah. Okey. Apa yang berlaku dalam kisah ini, bila Qabil bunuh Habil, maka Habil adalah orang yang pertama mati dalam siri sejarah kehidupan manusia dengan cara dibunuh. Dan pengurusan kematian tak tahu macam mana nak urus orang mati. Kita tahulah pasal kita dah biasa. Tapi zaman itu baru pertama kali kes kematian. Jadi dia dukungnya Habil, dia bawa ke sana, bawa kemari. Ke mana aku nak buat? Macam mana aku nak buat? Tak tahu. Lalu dalam ayat ini Allah ceritakan, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya mengkebumikan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Allah perlihatkan, sewaktu Qabil membawa adiknya Habil, Allah perlihatkan dua ekor gagak bergaduh. Bum, gaduh-gaduh. Tiba-tiba seekor mati. Okay? Bila seekor mati, Rasulullah Qabil tengok aja apa yang gagak tu buat. Rupanya gagak ni di antara binatang yang paling cerdik. Gagak memang cerdik. Dalam melalui, kalau kita tengok National Geographic tu, dia letak barang dalam ni. Dia letak alat-alat. Gagak menggunakan segala alat-alat untuk mengambil barang ni. Masya Allah, kreatif dia. Orang pun tak kreatif macam tu. Baik, dalam kisah tu
Gagak, gali. Dia buat lubang. Lepas tu dia tarik gagak yang mati tu, lalu dia timbuskan. Lalu Qabil datang menyesal, kenapa aku lebih bodoh daripada gagak. Maka dia gali lubang, lalu ditanamkan Habil. Maka itulah kisah yang Rasulullah kata dalam bab ini. Maka putera Adam yang pertama Qabil mendapat bahagian dari dosa penumpahan darah, kerana dia adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Itu dia. Sampai kiamat dia menanggungnya. Nauzubillah min zalik. Jadi kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan yang tak baik ataupun perbuatan jahat yang pernah kita lakukan, kita tersilap. Ya, minta Allah ampunkan, kita bertaubatlah kepada dia. Wallahu alam bisawab. Okey, ada apa soalan nak dijawab? Ya, nak. Dalam kes Qabil ni, ya. So dia di end tu nampak dia menyesal. Adakah dia taubat dan terimanya atau masih lagi masuk turunan? Wallahu alam. Secara kasar dia, kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia masih lagi dikenakan, kita beriman dia tetap. Ya, nak. Kalau contohlah dalam hukum Islam kan Ustaz dah sebut, kalau kematian tu hanya beberapa kes yang tidak boleh dihukum mati. Ya, nak. Okay, tapi dalam negara kita sekarang, contohlah macam dalam Islam tak disebutkan bahawa kesalahan betul tak menggunakan hak hukuman mati. Tapi kita letakkan mati, contohlah macam Dajjal kan. Itu hukuman mati. So, apa dia, macam mana dia kena apa namanya, dosa ke apa tu pergi kepada pihak pemerintah ke atau macam mana? Okey, dalam bab-bab itu kita namakan ta'zir. Dalam hukum Islam ada satu hukum ta'zir. Ta'zir ini dia satu limit yang tidak ada limit. Maksudnya itu atas kebijaksanaan pemerintah yang mengikut mudarat masing-masing. Ya, ta'zir mungkin dia akan pukul, dia asingkan rumah ataupun sampai ke puncak dibunuh. Kerana mengikut atas kesalahan ataupun atas perkara isu yang berkait, misalnya dadah yang boleh merosakkan, boleh menghancurkan manusia, maka di atas kes tu mereka mengambil hukum bunuh orang yang membawanya. Maka itu dinamakan ta'zir. Maka itu kebijaksanaan pemerintah. Dan insya-Allah ianya tak menjadi masalah dalam bab yang gitu. Ya, nak. Ada Ustaz cakap pasal sedekah kan. Anak yatim. Aywa. Anak yatim yang berharta, dia punya, kalau kita, dia orang entitled juga untuk dapat sedekah walaupun dia berharta dapat. Okey, bersedekah tidak ada, tak menjadi masalah dalam semua bentuk. Kita asnaf ataupun orang-orang yang kita nak bagi, tak jadi masalah. Kita nak bersedekah pada orang kaya, nak bersedekah orang miskin, bersedekah pada orang jahat, orang baik, semua tak menjadi masalah. Bergantung pada niat kita. Okey, tetapi bila sebut zakat, zakat di sana ada 8 asnaf sahaja. Anak yatim tidak dikategorikan zakat. Dia dikategori kalau dia miskin, maka kita bagi. Atas nama miskin, bukan anak yatim. Itu pasal kadang orang silap dalam bab tu. Tetapi kalau kita nak bagi bersedekah, dalam kisah satu hadis yang pernah kita baca, bila satu hari orang kaya tu nak bersedekah, tiba-tiba siapa yang ambil? Tengah malam buta tu, dia gelap-gelap tu, dia nak bersedekah. Dia target pada orang miskin. Tiba-tiba didapati esoknya seorang pelacur mengatakan, aku dapat sedekah dari seorang kaya, banyak dapat. Lalu orang kaya tu dengar, lah bukan itu yang aku maksudkan, kan? Lepas tu dia rasa bersalah. Malam tu dia bersedekah lagi, tiba-tiba dapat pada pencuri. Orang pemula cerita, ada orang yang kuat mencuri pun dapat sedekah, kan? Lalu dia dapat dengar, dia dengar, bukan itu orang ni aku nak. Lepas tu dia kata, malam tu aku berazam nak bersedekah lagi. Tiba-tiba dia bersedekah dapat pada orang kaya pula, kan? Okey. Jadi itu konsep sedekah. Jadi Rasulullah kata semua sedekah itu diterima oleh Allah. Ya, disebabkan bila seorang, maaf kata orang pelacur tu, bila mendapat sedekah tu, alhamdulillah dia menahankan dirinya daripada melakukan maksiat lagi, ya. Dan begitu juga orang mencuri, dia menahan dirinya daripada mencuri. Dan yang ketiga, orang kaya, dia jadi dia pula pun nak bersedekah, ya. Jadi begitu kedudukannya. Maka sedekah diterima, tak kisahlah apa. Cuma kita melihat di sini dari sudut ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, kedudukan harta. Kalau kita tahu harta tu main peranan,
takkanlah kita macam tu kes dia tak nampak kan, dia sedekah kena kat orang tu. Ni tiba-tiba kita sedekah kepada karaoke. Kenalah kita. Itu kena teruklah kita. Pasal kita tahu. Ya, ataupun sedekah pada walaupun bunyi program amal tetapi dengan konsertnya, dengan campur lelaki perempuannya, maka itu tak dibenarkan. Asalnya tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab. Itu je yang boleh jawab. Baik, ya Naam. Kes bunuh sesama Islam ni. Kes ni Habil just rela lah dia dibunuh. Habil tak rela sebenarnya, tak bersedia, tetapi dia terkena, dia akan cuba elak. Sebab dia kata dia tak membalas. Yelah, dia takkan balas. Dalam Islam tu, Islam tak boleh bunuh. Tapi kalau waktu nak zalim kita, akan kita tak boleh defend diri kita. Tak, dia dalam bab itu memang boleh defend. Kena defendkan diri kita. Dalam kisah tu, pembunuhan Habil itu kalau mengikut sejarah ataupun wallahu alam cerita tu ada campur tidak, tapi Qabil membunuh Habil sewaktu Habil tengah tidur, dibunuh. Bukan maksudnya bunuh laku. Itu saja, tak dibenarkan syarak, kita akan lawan. Tetapi dalam kisah tu Qabil membunuh Habil di waktu tidur. Ya, dikatakan wallahu alam dia tidur, dia penggembala kambing, maka dia tidur di atas batu di bawah pokok. Lalu Qabil mengambil batu, bayangkan, berbantalkan batu, ditekan dengan batu, habis hancur. Itu dikatakan wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke makan makanan kedai Syiah? Amboi. Baik. Pertama, bolehkah kita makan makanan kedai Syiah? Bolehkah kita makanan kedai orang putih? Kan. Okey. Bolehkah kita makan makanan ahlul kitab? Bolehkah kita makan makanan orang kafir? Okey. Ustaz kaitkan Syiah dengan tu semua ya. Tak apa. Baik. Di sini kita mengatakan kita mengambil hukum makanan halal ke tidak. Okey. Baik, kalau dia jual karipap. Okey. Misalnya karipap yang dijual tu halal, lantak kedai mana sekalipun tak jadi masalah. Okey, itu satu. Dan kedua, okey, makanan-makanan yang dibuat semua berkonsepkan halal, walaupun orang kafir yang menjualnya, tak menjadi masalah dimakan. Okey. Yang ketiga, jika makanan seperti binatang-binatang di luar kawasan kita, maksudnya yang menjadi perbahasan, misalnya kita berada di Amerika, Britain, ya, nak makan daging sana, apa hukum dia? Ya, menjadi khilaf dalam bab ini. Yang saya menghormati semua pandangan. Ada yang tak setuju, tak apa. Ada yang setuju, tak apa. Kerana dikategori kalau ahlul kitab. Kalau kawasan tu ahlul kitab, maka itu yang saya kata. Saya kata siapa kata okey tak apa, siapa kata tak okey pun tak apa. Jangan bergaduh. Saya duduk dekat Australia 7 tahun. Banyak barang tu kita punya barang tak banyak sangat yang tapi sekarang okey dah ada. Okey. Jadi bagi saya bukan bagi saya tetapi perbahasan ulama tu dahsyat. Okey. Okey, terutamanya binatang-binatang yang dikatakan sembelihan ahli kitab. Tapi bukan macam kita pergi ke Jepun, negeri Cina, kerana mereka bukan ahli kitab. Mereka ahli Austan yang tak boleh makan. Okey. Penyembah berhala. Ahli Austan yakni penyembah berhala. Okey. Jadi dalam bab ini kalau makan, tetapi yang dikaitkan di sini mungkin dikatakan kalau kita pergi makan kedai itu, kita support dia maksud. Okey, maksudnya kita support ekonomi dia, maka di situ apa hukumnya? Okey, apa tujuan kita makan? Kita tengok apakah tujuan. Kalau tujuan kita nak support dia, tak boleh. Tapi kalau tujuan ngidam sangat Ustaz, itu lain cerita. Okey, kalau tujuan nak makan saja-saja, lain cerita. Okey, tetapi kalau tujuan aku nak support dia, di sana kita katakan tak boleh. Okey.
Habis orang kata macam KFC, McDonald's, Starbucks, apa lagi. Semua support Yahudi. Confirm? Saya pun tak tahu. Kalau betul benda tu confirm, yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berautoriti untuk mengeluarkan maklumat, dengan syarat mereka yang mengeluarkan maklumat bukan orang kampung kita, Pak Mat SMS je, kita tak boleh terima. Kerana pernah berlaku, ya, syarikat satu tu nak jatuhkan syarikat tu, dia fitnahkan pada dalam tahun 80-an 90-an dulu saya teringat. Ya, dia fitnahkan, oh benda ni ada apa gelatin babi lah apa, sampai orang jadi takut. Tiba-tiba pengguna di Pulau Pinang tu, Persatuan Pengguna keluarkan, tak ada apa-apa. Mereka berautoriti untuk mengeluarkan. Jadi percubaan untuk menjatuhkan bisnes seseorang tu. Jadi dalam bab itu kena tengoklah. Kalau betul kita makan tu untuk support, maka di sana ada masalah. Tapi kalau kita makan pasal mengidam sangat kan, itu lain. Yang ngidam pula anak yang terakhir ni lagi lain. Okey. Soalannya Syiah dah keluar pada akidah tu, Ustaz. Masih halal lagi kan kita boleh makan kat situ? Ahli kitab agak keluar dari akidah tak? Yahudi Nasrani keluar tak? Kita consider Syiah ahli kitab, Ustaz. Dia ahli Islam, dia masih ahli Islam, tapi yang terkeluar daripada jalan yang betul. Yang mana ada yang kafir, ada yang kafir. Tapi kita kena faham mereka di kategori ahli Islam yang terkeluar dari jalan yang betul. Ya. Okey, kalau mak rempit, pum bawa motor laju-laju terlanggar kambing. Dandan ambil pisau dia sembelih. Mak rempit ni pakai seluar short, pendek, rambut tu dia pang zoom, kan? Dia sembelih kambing, makan tak? Makan. Sebab dia fasik, dia teruk sangat, Ustaz. Dia masih lagi Islam dikatakan. Walaupun dia mak rempit tapi Islam, maka halal. Begitulah yang lain-lain. Jadi dalam bab Syiah ni kita katakan, kalau boleh janganlah pergi. Okey, bukan Syiah aja, mana golongan-golongan yang sesat tu tak boleh pergi. Kalau boleh janganlah support dia, ya. Macam Global Ikhwan, okey, Syiah, apa lagi. Maka elakkanlah. Tapi kalau ada, tak ada, tak jadi masalah. Wallahu a'lam. Ya. Global Ikhwan masih membawa fahaman Al-Arqam Sya'ri, ya. Kita katakan sesat. Mereka masih sesat. Ustaz, nak tanya, Malaysia fatwakan Syiah sebagai Islam atau Firqah Islam yang sesat. Sudah difatwakan. Tapi difatwakan sesat. Tetapi kita mengatakan sesat mereka ialah memang sesat lah, macam orang sesat lain. Sepatutnya sesat macam yang lain-lain. Sepatutnya, Ustaz. Tetapi bila kita menyaksikan tarikat Naqsyabandi Al-Kabbani itu yang diisytiharkan JAKIM sesat pun, sampai ke pentas masyarakat kita dia bergerak. Tak boleh buat apa. Ya, bab penguatkuasaan. Wallahu a'lam bissawab. Okey, itu sahaja yang boleh jawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap adalah dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.